Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Seri Pahang, yang mana Sabah berjaya untuk menang 2-1 hasil jaringan daripada Neto Pesawa dan juga Taiki Kagayama. Manakala gol Seri Pahang dijaringkan oleh sepakan penalti Manuel Hidalgo. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Sabah berjaya untuk menunjukkan satu corak permainan yang berbeza, dan Seri Pahang pula boleh dikatakan mereka lambat untuk settle down, dan boleh dikatakan kemungkinan keserasian antara player lama dan juga player baru masih lagi belum digilap sepenuhnya. Itu adalah alasan yang paling mudah Sabah boleh saya berikan kepada corak permainan Seri Pahang yang boleh dikatakan agak kurang efektif untuk memenangi perlawanan ini. Baiklah, pada perlawanan ini boleh dikatakan Sabah sebenarnya juga rugi apabila mereka gagal untuk menyudahkan dua sepakan penalti yang mereka dapat, iaitu yang pertama diambil oleh Badrul dan yang kedua diambil oleh Neto Pesawa. Jadi boleh saya katakan itu adalah kerugian yang besar. Dua sepakan penalti gagal untuk disudahkan, dan untuk alasan ini boleh saya katakan kemungkinan Sabah lebih suka gol daripada open play berbanding daripada sepakan penalti hanya gurauan semata-mata. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang boleh saya puji dan apakah kekuatan pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama, apa yang boleh saya katakan, di bahagian tengah mereka yang diketuai oleh Gary Steven Robert dan juga dibantu oleh Stuart Wilkin, yang mana kedua-dua player ini menunjukkan satu corak permainan yang sangat menarik di bahagian tengah, dan yang paling penting kedua-dua player ini adalah menyebabkan bahagian tengah Sabah lebih stabil. Apa yang dimaksudkan dengan stabil itu? Bermaksud apabila Gary terlibat dengan bahagian serangan ataupun involve untuk terlibat dengan build up ataupun menyerang pasukan Seri Pahang, maka Stuart Wilkin akan mengambil peranan untuk membantu bahagian tengah dalam bertahan, dan sekiranya Stuart Wilkin involve untuk menyerang, maka Gary akan lebih kepada untuk bertahan. Jadi boleh saya katakan keupayaan kedua-dua player ini untuk menyerang dan juga bertahan telah memberikan satu dimensi dan juga advantage kepada pasukan Sabah untuk membantu bahagian pertahanan dan juga bahagian serangan mengikut kepada situasi ketika itu. Jadi kalau Gary menyerang, Stuart Wilkin akan lebih deep untuk memastikan yang bahagian tengah still ada orang untuk bertahan sekiranya di counter, dan begitu juga dengan Stuart Wilkin, sekiranya menyerang maka Gary akan stay ke bawah untuk memastikan yang sekiranya di counter still ada orang di bahagian midfield. Jadi kestabilan ataupun stability yang ada pada dua orang ni lah yang menyebabkan bahagian tengah pasukan Sabah lebih efektif dalam menyerang dan lebih efektif ketika bertahan atau di counter oleh pasukan lawan. Bahkan dari segi work rate, kerajinan ditunjukkan oleh kedua-dua player ini juga telah memberikan satu advantage ataupun kelebihan kepada pasukan Sabah, yang mana Gary dan juga Stuart memang rajin. Terutamanya Gary lah, kita boleh tengok pada perlawanan ni boleh dikatakan bahagian kanan dengan bahagian tengah tu memang Gary cover, dan apabila Gary involve dengan bahagian serangan, beliau boleh membuat passing-passing yang agak kreatif, dan beliau juga boleh memberi ancaman besar kepada pertahanan pasukan lawan. Bahkan untuk perlawanan ni Gary berjaya untuk mendapatkan satu sepakan penalti kepada pasukan Sabah. Jadi itu perkara pertama lah yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah, gandingan dua midfield mereka Stuart Wilkin dan juga Gary Steven Robert yang memberikan kestabilan di bahagian tengah pasukan Sabah untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah juga adalah tentang winger mereka, iaitu Tommy Mawat dan juga Taiki Kagayama, yang mana untuk perlawanan ni Taiki Kagayama boleh dikatakan seakan-akan diberi lebih kepada free role, yang mana beliau boleh bergerak bebas sama ada di bahagian tengah, bahagian kanan ataupun bahagian midfield. Dengan peranan yang diberikan kepada Taiki Kagayama untuk bergerak lebih banyak ataupun bergerak di mana-mana sahaja di dalam padang, telah memberikan advantage kepada pasukan Sabah untuk menggunakan kerajinan yang ada pada Taiki dan juga kreatif ataupun kelebihan yang ada pada Taiki ni daripada segi kreatif dan sebagainya, daripada segi ball control yang bagus, dribbling yang bagus, dan beliau menunjukkan dan berjaya untuk membalas dengan peranan tersebut untuk menjaringkan satu gol yang menarik, yang mana hasil kesilapan pemain Seri Pahang, Taiki berjaya ambil bola tu, bawa pergi depan dan melakukan flashing yang sangat-sangat lawa.
Manakala untuk Tommy Mawat Badar pula, daripada segi corak permainan, Tommy Mawat adalah lebih kepada direct, yang mana beliau bila dapat bola, beliau akan cuba beat satu atau dua player Seri Pahang lalu melakukan crossing. Jadi boleh saya katakan Tommy Mawat juga bertindak dengan cemerlang sebagai seorang winger. Boleh saya katakan memang typical winger lah. Beat seorang dua crossing, beat seorang dua cut back. Memang sangat-sangat direct dan memang sangat-sangat bagus lah Tommy Mawat pada perlawanan ni. Bahkan kadang-kadang long ball yang dilakukan kepada Tommy Mawat lari masuk dalam kotak penalti dan melakukan percubaan. Dan untuk winger pula, mereka memang boleh dikatakan berlainan corak permainan. Taiki cara dia main macam ni, dan untuk Tommy Mawat cara dia macam ni. Jadi apabila dua-dua player ni mempunyai kelebihan daripada versatility ataupun keupayaan yang berlainan, maka dia akan memberikan variation of attacking, yang mana Sabah boleh menggunakan kedua-dua bahagian untuk menyerang dengan taktik serangan yang berbeza. Jadi disebabkan itulah kita tengok kalau belah kanan Taiki serang macam ni, kalau belah kiri Tommy Mawat lebih kepada crossing, Taiki lebih involve untuk masuk ke half space ataupun ke center area untuk menyerang. Jadi benda tu memberi kelebihan kepada pasukan Sabah juga. Dan yang paling penting untuk game ni, apa yang saya lihat ada improvement adalah tentang yang ketiga lah yang ni kan, tentang Neto Pesawa, yang mana pada perlawanan ni boleh saya katakan Neto Pesawa boleh dikatakan improve agak banyak berbanding sebelum Liga direhatkan. Pada game ni Neto Pesawa berjaya untuk link up dengan bahagian serangan dengan sangat baik. Beliau berjaya untuk memperbaiki beliau punya positioning untuk menerima hantaran-hantaran daripada pasukan ataupun teammate dia, dan beliau berjaya untuk menjaringkan satu gol daripada crossing yang lawa daripada Taiki ketika itu dan menempel bola masuk ke dalam gawang. Tetapi secara overallnya Neto ada beberapa percubaan yang lain daripada heading, daripada shooting dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan Neto improve banyak jugalah berbanding game-game sebelum ni. Jadi kemungkinan besar Datuk Ang Kim Swee akan suka untuk guna Neto di bahagian serangan lepas ni berbanding Amri Yahya. Sebab apa? Sebab Neto dah mula serasi dengan taktikal yang diterapkan dan juga dah pandai untuk link up dengan baik, dan positioning beliau pun dah jadi lebih better. Cumanya yang perlu diperbaiki oleh Neto daripada segi finishingnya, penyudah lagi perlu diperbaiki. Daripada segi benda lain memang Neto dah mula improve. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang saya suka tentang pasukan Sabah ni, dalam taktikal ataupun di atas kertas, Sabah boleh dikatakan meletakkan formation 3-4-3 ataupun lebih kepada 3-5-2 dengan Badrul Bahtiar dan juga Neto di bahagian hadapan. Sebenarnya kalau kita lihat ke dalam padang, Sabah sebenarnya bermain dengan 4-4-2 iaitu classical formation. Tetapi 4-4-2 Sabah ni tidaklah terlalu rigid, dia lebih kepada fluid. Sebab apa saya kata macam tu? Walaupun ketika menyerang kita boleh lihat ketika situasi menyerang, Sabah akan menggunakan back 3 iaitu Rawison Batui, Jackson De Souza dan juga Pak Tesu, dan Rizal akan bertindak sebagai wingback. Tetapi sebenarnya apabila ketika bertahan, kita akan lihat Rizal akan kembali kepada positioning beliau sebagai right back, dan Rawison Batui yang akan ditolak ke bahagian kiri untuk menjadi left back. Dan dalam perlawanan ni juga kita boleh lihat sebenarnya Sabah bermain dengan back 4 apabila Rawison Batui yang naik untuk backup kepada ataupun untuk memberi support kepada Tommy Mawat di bahagian kiri untuk melakukan overlapping, yang mana Tommy Mawat pada perlawanan ni tidaklah terlalu turun deep ke bawah untuk membentuk back 5 pun. Jadi boleh saya katakan memang classical formation, tetapi daripada segi classical ni Datuk Ong Kim Swee berjaya olah untuk membuatkan pemain-pemain lawan keliru. Sebenarnya Sabah ni main back 3 ke, Sabah ni main back 4 ke, Sabah ni main back 5. Jadi benda tu yang menyebabkan bahagian pertahanan Sabah agak solid juga. Dan kelebihan untuk taktikal ni adalah apa? Kelebihannya adalah Tommy Mawat tidak perlu untuk beraksi seperti wingback yang lain, yang mana Tommy Mawat tidak perlu untuk memfokuskan untuk track back ataupun memfokuskan untuk membantu bahagian pertahanan. Sebaliknya Tommy Mawat perlu hanya memfokuskan untuk ofensif dan stay di wide area ataupun stay high di bahagian serangan untuk membantu bahagian serangan pasukan Sabah. Dan untuk bahagian kanan, Rizal Ghazali akan buat dua kerja lah, dia akan buat tugas seperti wingback yang biasa, iaitu beliau akan membantu bahagian serangan dengan buat overlapping, dan beliau juga akan turun untuk membantu bahagian pertahanan dengan buat track back dan sebagainya untuk memastikan yang kawasan beliau gagal ditembusi. Jadi benda tu yang saya nampak untuk pasukan Sabah lah. Walaupun boleh dikatakan mereka seakan-akan bermain dengan back 3 ketika menyerang, tetapi ketika bertahan mereka bentuk balik back 4, dan Tommy Mawat tidaklah terlalu untuk turun bagi membantu bahagian
bahagian pertahanan. Walaupun beliau ada untuk membantu bahagian pertahanan, tetapi tidaklah selalu. Jadi benda tu yang menarik untuk ditonton oleh barisan pasukan Sabah lah pada perlawanan ni. Jadi untuk kekurangan pasukan Sabah, apa yang perlu mereka perbaiki, macam saya cakap tadi, yang pertama daripada segi sepakan penalti mereka perlu perbaiki, sebab dah beberapa game sepakan penalti mereka ambil, mereka tak skor. Jadi mereka perlu perbaiki benda tu. Yang kedua, mereka perlu perbaiki daripada segi transition dan juga space, yang mana apabila di counter mereka boleh dikatakan senang untuk dibocori. Jadi mereka perlu lebih transition mereka perlu lebih bagus, dan mereka perlu lebih berdisiplin di bahagian pertahanan, supaya apabila kena counter mereka cepat untuk menutup ruang. Kalau tak, jadi macam semalam terpaksa memberi sepakan penalti kepada Seri Pahang. Jadi decision making pun kena perbaiki lagi. Itu untuk pasukan Sabah. Kita masuk kepada pasukan Seri Pahang. Apakah punca pasukan Seri Pahang kalah pada perlawanan ni? Boleh saya katakan yang pertama pasukan Seri Pahang kalah adalah disebabkan tiada kreativiti di bahagian tengah untuk membantu Hidalgo. Boleh saya katakan di bahagian tengah tu Hidalgo lah yang akan menggerakkan bahagian tengah untuk attack barisan serangan, untuk membantu bahagian serangan pasukan Seri Pahang dan juga menyerang pasukan Sabah, yang mana pemain-pemain lain gagal untuk memberi support yang baik. Striker pasukan Seri Pahang yang baru tu gagal untuk memberi satu peranan yang baguslah kepada Hidalgo, yang mana beliau tak boleh nak link up dengan bagus. Beliau punya positioning pun kalau boleh dikatakan tak nampak lagi apa yang boleh dilakukan oleh striker ataupun pemain-pemain import baru pasukan Seri Pahang. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, boleh dikatakan pemain-pemain Seri Pahang terlalu bergerada dalam kedudukan yang statik dan tidak melakukan pressing untuk merampas bola ataupun melakukan sesuatu untuk menghalang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Sabah ketika menyerang. Dan kita boleh tengok defense mereka punya komunikasi pun agak kurang, menyebabkan banyak kesilapan yang dilakukan oleh barisan pertahanan, sehingga memberikan ruang kepada Sabah untuk menjaringkan 2 gol awal dan memberikan 2 penalti kepada pasukan Sabah. Salah satu tu tak payah kira lah, salah satu tu hand, yang lagi satu tu disebabkan ruang yang kosong pemain Sabah dijatuhkan, iaitu Gary Steven Robert. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, boleh dikatakan winger pasukan Seri Pahang memang tak apa hidup, dan bahagian tengah defensive midfielder pasukan Seri Pahang Mio Dani pada perlawanan ni boleh dikatakan agak perform, tetapi apabila berjumpa dengan Gary Steven Robert, Gary adalah orang yang tough, Gary adalah senior. So apabila Gary bertemu dengan Mio, boleh saya katakan Gary yang menang lah, sebab Mio ni masih lagi lack of experience dalam Liga Super. So Mio Dani perlukan masa untuk adapt dengan taktikal dan juga intensity dalam Liga Super untuk memastikan yang beliau boleh fight dalam first 11 pada next game lah. Jadi benda tu boleh saya katakan akibat daripada keserasian juga. Mungkin pemain-pemain Seri Pahang ni baru, so dia tak jumpa lagi keserasian tu. Boleh pakai alasan ni kan, kita bagi alasan yang paling benar Sabah tak jumpa lagi keserasian, so mereka perlukan masa untuk develop. Mungkin dalam 2 ke 3 game nanti baru kita nampak macam mana Seri Pahang punya gameplay yang sebenarnya. Walaupun Liga tak, kawan Liga kata apa, dah masuk half season pun masih lagi cari chemistry, agak rugi lah sebenarnya. Jadi secara overallnya Sabah lebih kepada ball position, mereka bermain dengan direct, dan Sabah mempunyai kualiti yang lebih baik, dan Sabah menang game ni disebabkan benda itulah berbanding Seri Pahang yang lambat untuk settle down. Di second half mereka berjaya settle down, tetapi mereka masih lagi kurang kreatif dalam attacking, dan mereka boleh dikatakan lambat untuk menyerap tekanan-tekanan yang diberikan oleh pasukan Sabah, menyebabkan mereka gagal untuk comeback ataupun menyamakan kedudukan. Walaupun dalam 15 minit pertama seakan-akan Seri Pahang boleh comeback. Itu saja ulasan saya untuk game ni. Assalamualaikum.